Apa tak masuk asal? وفي رواية أنه يشفع ل70,000 من أهله. Dan daripada satu riwayat, berapa banyak kata hak yang nak masuk tu? Setengah riwayat kata 70,000 orang hak yang. Lek kampung ni ada berapa lek kampung ni? ولا أظن القرية تصل 70. Kalau 2,000, 3,000 pun puluh ti kampung tak habis lagi. Nak ya kata berapa banyak hak baba boleh hak masuk. Mudah-mudahan kita boleh masuk dalam 70,000 tu. Semua kata amin. ومن هذا الذي يحسب في أهله 70,000؟ Siapa yang membilai 1, 2, 3 sampai 70,000? Siapa? من هو؟ Pia. يعني 70,000 من أهله حسبوا عليه بتأديبهم بأدبه. Dan hak 70,000 tu orang hak bersenai dengan dia, orang hak sanak dia, hak terbiah dia, anak murid dia, orang berkhidmat dia, orang hak husnuzan dengan dia, orang hak baik hati dengan dia, mereka ni lah akan boleh bermasuk sekali beliau. فنسبوا إليه Yang nasak-nasak yang bersanak pada beliau. وأدخلوا الجنة بشفاعته. Dan masuk syurga dengan syafaat tok guru kita, dengan syafaat bapa kita. يقف بالباب ويختار بين الناس ويدخلون معه. Hak Allah Taala royak tunggu saat ni bukan suruh tak wei masuk. Tunggu saat ni suruh pilih dulu. Bukan mu seorang masuk dulu. Pilih hak di belakang tu berapa banyak lagi. كلام رسول الله هذا. Ini bukan perkataan ulama. Ini hadis sahih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا ليس كلام مجاذيب هذا. Bukan kalam, bukan perkataan seseorang ulama hak majazib, tidak. Tapi ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذ قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم العالم في قومه كالنبي في قومه. Dan seperti mana dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu orang alim daripada kaum dia, daripada tempat dia, itu ibarat seperti Nabi di zaman dia. Kalau Nabi di zaman Nabi Rasulullah SAW, saat Nabi hidup di zaman itu 120,000 sahabat. Begitulah bahawasa dibanding satu orang alim, bahawasa di kaum sahabatnya seperti bulan dengan bintang di zaman itu. فما هي المهمة الربانية التي كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء؟ هي أن يدخلوا الناس الجنة. Apakah kepentingan, apakah maksud sesuatu para nabi? Apa kerja dia? Membawa ummah dia sebanyak-banyak ummah masuk syurganya. ما هو المطلوب من هذا العلم؟ Apanya kita matlub? Apakah kita belajar ilmu ni untuk apa? أن نكنز الكتب والمخطوطات. Adakah kita nak memperbanyakkan kitab-kitab, nak tabak-tabakkan, nak banyakkan masyhur kata banyak kitab pernah mari gitu? وأن نكتب حتى نصير مشاهير مغرورين. Adakah kita nak tulis kitab banyakkan orang ni banyak mengarang, orang ni banyak baca gitu? المقصود هو التقوى. Maksudnya sebenarnya untuk kita nak mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tambah ilmu takwa pada hati kita. المقصود هو الصلاح. Maksud kita untuk nak kita jadi orang baik. المقصود هو علم الخشية. Dan maksud yang sebenarnya ilmu yang bawa kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. عدم إذاية الناس. Membawa pada ilmu yang pada kita ini untuk menghidayahkan manusia. ترك النميمة. Dan tinggallah mulut-mulut lidah kita yang bermufat kepada orang. ترك الغيبة. Dan tinggallah mulut-mulut yang kata jahat kepada orang. ترك العجب. Dan tinggallah hati kita yang membahasa sifat ujub. ترك الرياء. Sifat yang bahasa membesarkan dirinya. ترك حب الرئاسة. Dan sifat-sifat mazmum yang bahasa kita ini berasa lebih pada orang lain. ترك إذاية المسلمين Dan tinggallah sifat-sifat mazmumah bahasa kita menyakiti orang Islam. وغير المسلمين Dan menyakiti selain pada orang Islam. والنبات Dan bahawa sehingga tumbuh-tumbuhan sekalipun. بل والجن. Dan sehingga menyakiti kepada jin sekalipun, kita tidak menyakiti kepada jin. هذا هو المسلم. Dan itulah sifat orang Islam. سيدي عبد العزيز نال هذه المحبة في قلوب الناس بهذه الصفات. Dan Bapa Aziz kita seperti mana kita kenal, beliaulah yang mentanya sifat mahabbah saat ini kepada hati-hati kita semuanya. بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan hati-hati kita yang cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبالتودد والتقرب إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه Dan وسلم. membawa pada kami semua ini boleh mendekat kepada ahli bait, dekatnya kepada ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تفرحون لو أقول لكم هل النبي صلى الله عليه وسلم جالس تحبون أن تنظروا إلى النبي أو تعانقوا النبي؟ Dan adakah kamu gembira tidak kalau kamu ada di hadapan Rasulullah? Kamu gembira tidak kalau kamu memeluk Rasulullah? من هذا الذي لا يريد؟ Siapa yang tidak nak perkara itu? وإذا قلت لكم هذا من آل النبي
فلو معانقته ومودته من مودة النبي. Dan kalaulah kita menjumpa ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau gembira untuk memandang kepada Rasul, kamu gembira untuk nak mempeluk kepada Rasul, itulah wakil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويفرح النبي بتلك المعانقة والمودة كما أنه يفرح بمعانقته بمودته. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan gembira dengan perbuatan kita, yang bahawa layannya kita terhadap anak cucu dia, bahawa kita cinta terhadap anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi جاء wasallam. عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة لما قبل يد السيد عبد الله بن العباس قبل يده وقال كذا نفعل بآل بيت النبي. Dan begitulah bahawa sahabat yang nama sahabi yang nama Usamah yang masa kucuk tangan pada Abdullah bin Abbas mengatakan, sahabat saat ini Usamah mengata, begitulah yang kami buat kepada anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذا عبد الله بن العباس حبر الأمة وترجمان القرآن بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan Abdullah Abbas tu siapa? Seseorang yang terjem Quran, yang bawa pada Quran, yang ambil Quran daripada lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما قال له هذه بدعة، Tidak kata itu bid'ah, ما قال له هذا لا يجوز، tidak kata itu perkara itu tidak harus, ما قالوا لا تطروني كما نصارى سيدنا عيسى. dan tidak kata perkara ini seperti perkara Nasara di sana. بل قبل منه هذا الفعل لهذا الفعل نابع عن قلب محب لرسول الله وآل رسول الله. Dan فقبل منه. begitulah hati seseorang dicinta kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan reda perbuatan beliau dan akan timbul sifat cintaan, sifat kasih sayang terhadap beliau. بل وأدخل رجله وأعانه على إدخال رجله في ركاب الدابة. هذا عبد الله بن عباس يعين وقال هكذا نفعل بالعلماء. ووضع له. Bahkan dimasukkan kasut kuda. Dan dulu kan bila kita naik kuda dia ada kasut dia, sarung itu. Abdullah bahawa Usamah memasukkan daripada kasut keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata begitulah yang membuat kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فانظروا قمة تواضع آل البيت لأهل العلم ووراث النبوة، لأن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، فتنازل والركاب هو ما توضع فيه الرجل وهو مستقدر عند عامة الناس فهو يمسكه للعالم. Jadi begitulah kita tengok ahli ilmu bahawa kemuliaan seseorang, kalaulah kita tak selipar pada keturunan, pada orang alim, itulah menunjuk kata kita ni tawaduk. Di situ tapi nak menunjuk kata kita tawaduk kepada orang alim, kita tawaduk kepada ahli bait, itu perkara disyaraf, perkara mulia. وهذا عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم يعني نسبه من أعز الأنساب. Dan Abdullah Abbas itu siapa? Seseorang yang daripada Bani Hashim, yang bahawa keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد قال جبريل عليه السلام لم أجد بني أب خير من بني هاشم فهو من أعز قبيلة في الدنيا. Seperti mana kata Jibril, dia kata bahawa tidak dapat golongan manusia yang mana bahawa sang mulia seperti Bani Hashim. وسيدنا أسامة ليس هاشمي، Tetapi Sayyidina Usamah bukan Hashim, ولكنه تواضع له لعلمه. tetapi beliau itu tawaduk kerana berilmu beliau. هكذا السيد، Begitulah saidnya, هكذا الشريف، begitulah mulianya, هكذا العاقل، begitulah orang yang berakal, هكذا الحكيم، yang berbahasa ada hikmahnya, هكذا طالب الآخرة، dan begitulah orang yang menuntut pada orang hari akhiratnya. يتواضع لمن أودع الله فيه نور العلم. Seseorang mutawaduk bagi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala letak pada hatinya nur bagi Allah وشيء Subhanahu Wa من Taala, نور النبوة، dan nur daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi وشيء wasallam, من وراثة النبوة، dan perkara yang mewarisi daripada وشيء من Nabi حكمة Muhammad, النبوة. dan itulah daripada hikmah daripada Nabi وانظروا Muhammad. إلى سيدنا أسامة، Kita lihatlah kepada Sayyidina Usamah, قبل يد سيدنا عبد الله بن عباس وهو أصغر منه سنا. Jadi kalau kita tengok daripada umur Sayyidina Usamah dengan Abdullah itu, Sayyidina Usamah lebih tua. Tetapi Sayyidina Usamah di saat itu dia mengucuk tangan dengan keadaan dia lebih tua. Itu panggil tawaduk kepada ahli لم ilmu. يستحضر أنه مسن. Dan dia tidak menghitung kata saya lebih umur banyak tadi, saya tak boleh nak kucuk tangan dia sebab saya umur banyak. ولم يستحضر أنه صحابي. Dia tidak memandang kepada dia ni sahabat yang hebat, ولم tidak. يستحضر أنه عالم. Dia tidak rasa kata dia ni orang alim. بل أنكر ما فيه
وأثبت لسيدنا عبد الله بن عباس أحقية أهل بيت النبي. Dan keadaan dia kucuk tangan Abdullah bin Abbas satu keadaan saja. Bahawa Abdullah Abbas ini keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهو من سبق يعني المكرمة جاءت من سيدنا